Virus ada tak? Siapa yang boleh explain apa maksud 1/25? Pada halaman 8, kita gunakan skala 1/100. Okey. Tapi untuk halaman 9, kita dikehendaki untuk gunakan skala 1/25. Okey. Kalau diperhatikan di sini, 1/25 merupakan 4 kali ganda saiz asal pada yang halaman 8. Faham tak maksud dia? Faham. Jadi kalau awak dikehendaki untuk melukiskan ketiga-tiga view, pelan lantai, pandangan hadapan, pandangan sisi, kemungkinan awak kena provide 4 helai kertas A3 sebab kita nak make it quadruple, 4 kali ganda. Okay? Tapi jangan bimbang sebab yang dikehendaki di sini hanyalah ekstrak ataupun awak keluarkan ruang dapur dan satu bilik air yang berdekatan dengan ruang dapur. Jadi bolehlah kita besarkan dia sebanyak 4 kali ganda. Clear tak? Clear. Boleh Okey, macam mana cara awak nak buat dia 4 kali ganda? Ada idea tak? Kalau tak ada, okey, macam ni Yang pertama, awak boleh sukat menggunakan pembaris berapa ukuran pada saiz ruang dapur dengan bilik air. Panjang dan lebar lah. And then, you just times by 4. Understand? Boleh faham Darabkan dengan 4. Boleh? Ataupun kalau you tak nak guna pembaris, awak boleh keluarkan ni jangka lukis awak. Okay? Darab 4 tu dari lukisan yang kita buat tadi ke? Yang dah divide 100 Ya. Lukisan yang pada halaman 8. Dinding luar. Termasuk dinding luar. Mesti ada dinding. Dinding kena lukis semua. Dia akan dapat dalam kotak lah. Boleh dapat tak idea tu? Okay? Kalau kata you tak nak guna pembaris, awak boleh gunakan jangka lukis. Awak sukat. Katalah panjangnya gini Ni So, sama juga. You tanda. Contohlah Sekejap Okey, saya buat macam ni lah. Katalah okey. Katalah awak ada line macam ni. Okay. Boleh nampak Ni dinding luar dia. Lebih kurang lah Ni katalah dinding dapur. Katalah. Okey, katalah yang ini pula. Katalah. Ni mesti ada kolom stiffness dekat dia punya hujung sini. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Katalah yang ini ruang dapur dan yang ini attachment dengan you punya bilik air. Okay. So awak boleh ambil sukatan macam ni Katalah kita nak ambil overall. Kita sukat. Boleh Sukat panjang tu. You pergi dekat halaman 9. Okay, you akan tanda, you ambil inilah T square. Andaikan ni adalah T square kita. Katalah macam ni Boleh panjangkan. Okay, ni nak buat garisan tau. Okay, kita buat garisan. For example, let's say saya ada garisan macam ni. Ni garisan binaan kita. Contoh ni Okay. So awak pun sukat lah. Pendekkan sikit. Okay. Sukat dia. Tanda. Nampak? Lepas tu sebanyak berapa kali? Berapa kali kelas? 4. 4 kali lah. 4 kali. So 1, 2, 3, 4. Dah tak celui.
Boleh faham tu? Boleh Boleh ke? Boleh. Kalau you tak nak guna ukuran lah. Okay, so you jelas Okay, so yang ini dah clear. Hanya 2 ruang sahaja yang perlu dilukis mengikut lukisan yang awak ada pada halaman 8. Okay, you extract keluar lah. Okay, kita tengok sekali lalu Dalam halaman 9, apa yang perlu awak buat adalah lengkapkan pelan lantai dengan melukis alat lekapan perpaipan mengikut simbol yang betul dan perkadaran saiz yang sesuai. Boleh faham tak maksud dia apa? Alat lekapan. Ini diberi pada awak. Alat lekapan pada ruang dapur, kita diberi sinki. Nampak ni? Okay, sinki. Dan dalam bilik air kita ada beberapa item di sini iaitu tandas duduk, takung pancuran beserta dengan besen cuci. Okay? Dan juga tangki simpanan dan pemanas air. Boleh nampak tak? Pada halaman 9, nak melukis ni tak susah. Okay? Awak boleh refer buku teks. Sinki nak dilukis macam mana. Okay? Tandas duduk macam mana. Tangkum pancuran. Besen cuci. Tangki simpanan air dan juga pemanas air. Itu pada plan. Understand? Okay? Cara melukis adalah 2D lah. Okay? Pada plan lantai, apa yang awak nampak pada pandangan atas, awak akan lukiskan pada halaman 9. Di mana saiz perkadarannya semua dah dibesarkan sebanyak 4 kali ganda. Kalau you tanya saya sinki berapa saiz dia, itu ikut awak lah. Itu yang dikatakan perkadaran yang sesuai. Okay, perkadaran saiz yang sesuai. Agak-agak awak lah secara logiknya. Understand or not? Okay, clear tak tentang B? Boleh? Boleh. Boleh Okey. Yang tough sedikit adalah ni C dan D. Okey. Berdasarkan plan lantai, lakar lukisan ISO perpaipan pada helaian berasingan. Helaian berasingan ni kalau ikut kelas kita, okey, cikgu dah provide ISO grade dalam saiz A3. Ada kan? Masing-masing semua ada kan? Hari tu dah minta check kan? Okay, make sure ada. Okay, kita akan gunakan helaian ISO grid ni untuk melakar lukisan perpaipan kita dalam isometri. Okay, kita akan buat di sana. Sebab kalau kita tak gunakan ISO grid, dia agak sukar untuk awak buat lakaran di mana awak tak menggunakan peralatan. Bila kita nak lukis ISO mesti ada 30 darjah angle kiri kanan. Dia naik turun lagi. Okay. So bila kita ada ISO grid ni, dia lebih memudahkan kerja kita lah. Okay. Dan kalau you baca lagi, menunjukkan aliran air dari paip pencawang ke alat lekapan. Alat lekapan yang inilah. Okay. So you ingat balik konsep dari paip pencawang nak pergi ke sinki pada dapur kita, dia adalah sistem terus. Tapi kalau ke bilik air dan tangki simpanan ni, dia dah jadi sistem tidak terus. Sebab aliran air yang akan pergi ke bilik air, dia mesti melalui tangki simpanan. Yang ni you kena tahulah konsep dia. Okay. So clear yang ini? Nak lukis di mana? Di ISO grid. Okay, D pula, berdasarkan lakaran ISO, okay, lukisan ortografik pada plan lantai. Plan lantai awak di mana? Di halaman 9. Boleh faham? Boleh dapat idea tak? Harap awak jelas Boleh tak? Tak berapa lah cikgu. Tak berapa? Sekali. Okey. Pada halaman 9, awak dikehendaki untuk melukiskan plan lantai yang merujuk kepada ruang dapur
dan bilik air yang berdekatan. Nampak tak? Kita tak nak you ada satu ruang dapur, lepas tu ada ruang lain, baru nak sampai ke bilik air. Kita tak nak. Kita dah minta awak buat adjustment supaya dia duduk bersebelahan. Lebih mudah untuk awak buat kerja lah dalam perpaipan. Okay. Dalam halaman 8, sekali lagi, ukuran yang perlu awak lukis adalah 4 kali ganda. 4 kali ganda apa? Ruang dapur plus bilik air. Clear yang itu? Ni halaman 9. Ukuran kita akan ambil pada halaman 8. Clear tak? You just jot down untuk rujukan awak. Jot down kat mana-mana. Dekat soalan, tugasan pun boleh. Okay? Halaman 9, 4 kali ganda saiz dia untuk lukiskan plan lantai yang melibatkan ruang dapur dan bilik air. Clear? Boleh ke? Belum lagi buat perpaipan pada ortografik. Nampak tak? Belum lagi buat ortografik perpaipan pada halaman 9. Baru salin semula plan lantai. Tapi di sini awak kena siap-siap lukis alat lekapan awak. Apa alat lekapan yang perlu? Awak refer balik pada soalan. Dalam soalan, pada dapur, awak dikehendaki untuk melukis singki. Simbol singki. Boleh jelas tak? Sekejap. Okey, mana simbol singki? Kita bawakan pada awak sekali lah. Okey, ini ni simbol piawai singki. Kena lukis macam ni lah. Boleh faham Jelas? Itu pada dapur. Pada bilik air pula, dikehendaki untuk awak adakan tangki simpanan. Tangki simpanan kena ada. Ingat dalam plan awak nanti, tangki simpanan tu awak lukis sebagai garisan apa? Siapa yang ingat? Siapa ingat? Pada ortografik nanti, kita nak lukis tangki simpanan tu. Ni garisan ni. Dia tak akan jadi solid. Okay? Dia akan dilukis dengan dotted line ataupun hidden line. Boleh Dia sama lebih kurang macam garisan bumbung. Okay? Sebab kita fokuskan pada plan lantai. So yang ini akan jadi dotted line lah untuk tangki simpanan. Okay, kita juga dikehendaki untuk takung pancuran ada kan? You kena check balik Okay, tandas kita ada. Ni adalah contoh tandas duduk, tandas jangkung, ni besen cuci. Pemanas air wajib ada. Okay. Dan dalam soalan pun diminta awak untuk lukis. So simbol hanya merujuk pada simbol yang ada dalam buku teks. Clear itu? Boleh Jelas? Jelas. Boleh faham Okay. So di sini hari tu kita dah buat yang ni tau. Kita dah buat dari ISO, kita pindahkan dia ke ortografik. You kena baca satu persatu line dia. So saya just refresh balik lah. Pipe yang tegak, yang berkala merah di sini. Okay. Awak providekan dia dengan bulatan. Siap-siap. Okay. Sama ada bulatan awak nak dilukiskan pipe macam yang ini ataupun sebaliknya, bergantung kepada ISO kita. Understand? Boleh Dan seperkara lagi, takkan wujud simbol pipe yang macam ni. Nampak ni? Yang pangkal besar ni. Sebab dalam exam ada yang lukis, ada yang buat. Ini tak bagi makna apa sebab belum lagi lah kita jumpa junction yang melibatkan simpang 3. Kalau ada pun dia bukan pada keadaan macam ni.
dia akan ada dalam keadaan simpang 3 pada ni sekejap saya lukis sekejap. Katalah ni line awak, okey. Pipe aliran pipe dan akan ada aliran pipe dalam keadaan macam ni. Yang ini yes. Yang ini dia isometri, satu ni akan tegak. So dia tak akan dapat garisan ni. Garisan ni tak akan wujud. Nampak? Garisan ni tak boleh ada lah. Okay. Dia tak akan awak jumpa pada pandangan atas simpang 3 sebiji macam ni. Tak boleh. Tak ada lagi lah junction dalam pipe kita provide macam ni. So make sure lah. Kalau yang ini yes. Okay, yang ini simbol dia bulat. Ya, kita simbolkan dia dengan bulatan. Okay, ni untuk yang ni. Dan akan ada satu line yang lalu kat dia. Pipe yang tegak tadi, kita dah provide dia, kita dah present dia sebagai bulatan. So takkan wujud lagi dah lah. Sebarang garisan ke apa ke memang tak ada. Sebab yang tegak ni dah merujuk pada yang bulat. Understand? Di samping tu jangan lupa kita juga kena lukis calik-calik ni. Ni menunjukkan join. Ni join. Sebab dapat markah. Pada ISO pun kena ada. Lukis menggunakan pembaris tapi bila lakaran kita just calik lah. Tapi lukis lah cantik-cantik kan. Janganlah cincai pula. Okay, ini adalah simbol-simbol join. Okay, sambungan pada setiap simpang. Ada T, ada ni T lah. Okay. Ada L, sesiku L. Okay, sesiku T, sesiku L. Okay, ada soalan tak di sini? Daripada ISO, kita nak implement dia ke ortografik. Ada tak masalah? Tak ada ya kau. Boleh Okey, merujuk pada soalan ini soalan nombor 8. Okey. Katalah awak dah siapkan ortografik dulu. Baru you nak buat dia sebagai ISO. Up to you lah. Tapi kita galakkan awak untuk buat ISO. ISO ke auto. Tapi di samping tu saya nak jugalah awak ada ilmu daripada auto nak transform dia ke isometri. Boleh di situ? Boleh kita mulakan? Boleh kelas? Cikgu, Ya. kalau dekat ISO grade tu kan, dia kena lukis apa? Dia punya ni je, saya lukis dapur semua tu. Kena sayang. Dapur. Bukan ada bukan dapur. Apa tu? Sinki. Kena lukis. Sinki kena lukis. Dalam keadaan 3D. ISO juga. Jelas? Boleh tak? Boleh ke? Boleh faham Okay, so memang tak minta banyak alat lekapan pada awak. Tapi awak nak melukis ISO tu dia akan walaupun dalam melakar dia akan ambil masa jugalah. Nampak tak? Jadi awak tak boleh siapkan kerja dalam 1 hari, 2 hari. Sebab tu saya kata, you dapat je task, terus start. Bila you start lambat, you akan kalut-kalut, you tak tahu apa benda yang you buat. Kalau you start awal, mungkin awak akan jumpa banyak masalah. Masalah tu kita tanyalah, selesaikan. Boleh kita nak start? Okey, kita akan start dengan ni Ni pipe pencawang kita. Kat sini kita letakkan pipe pencawang. Okey, kita akan bermula untuk melukis ISO kita. Okey, sekejap saya warna merah nampak tak? Boleh? Okey, saya akan bergerak. Katalah saya tulis yang ini sebagai 1. Nampak tak pada ortografik? Nampak 1? Nampak. Okey, sekarang saya akan lukis ni Saya melakar lah. Nampak tak? Yang nombor 1 tadi,
Saya dah lukiskan dia dalam keadaan ISO. Boleh nampak di situ? Mungkin paparan awak nampak kecil lah. Boleh kelas? Saya dah bergerak sampai ni lah. Satu section. Okay, section yang pertama itu lah. Ni dia punya pipe. Dalam keadaan 3D. Nampak? Bila saya gunakan ISO, saya just follow dia punya line. Saya tak perlu lagi nak adjust 30 darjah di sana. Sebab tu kita bagi kemudahan pada awak lah menggunakan ISO grid. Boleh ke? Boleh? Yang tu semua buat ikut kreativiti ni Ria juga. Ya. Tak boleh sama. Nampak tak? Setiap individu dia punya lukisan akan berbeza. Mengikut di mana letaknya dapur dan bilik air yang dia provide. Kalau tersama pun mungkin kemungkinan sama tu tak boleh nak elak lah. Sebab kita duduk je jauh. Hopefully tak ada yang meniru lah. So far saya tengok drawing awak memang tak sama lah. Okay, cuma buku teks boleh dijadikan sebagai reference. Okay, sebab kita nak tahu cara nak melukis ni dalam buku teks ada semuanya. Okay, you boleh buka muka surat 163. Okay, allocation kedudukan sinki awak mungkin tak akan sama dengan setiap orang. Okay, sebab kemungkinan awak provide sinki berada dalam keadaan 30 darjah pada pandangan sisi belah kiri contohlah tapi seorang lagi mungkin dia provide sinki dia sebelah kanan. Macam itulah. Okay, nanti you akan tunjukkan contoh lah. Saya nak tengok juga you dah start tu macam mana. Boleh Okay, yang nombor 1 line ni okay Saya dah follow 30 darjah. Sekarang saya nak pergi pada item yang nombor 2. Okay, nombor 2 ni merupakan pipe dalam keadaan tegak. Ni nombor 2. Boleh follow tak bila saya labelkan 1, 2? Atau tak nampak? Boleh ke? Boleh Okay, sekarang saya nak melukis pipe tegak. So senang je pipe tegak ni, kita just lukiskan dia. Tegak. Saya dah pergi 1, saya dah pergi 2. Boleh follow setakat tu? Boleh. Boleh Okay, sekarang kita nak pergi ke 3. Okay, sekejap lagi kita akan tambahkan dengan calik-calik. Okay, menunjukkan join. Boleh Okay, yang ketiga pipe dia kalau you perhatikan di sini Okay, tengok pada 2. Okay, dia sebenarnya pipe dia kalau you perhatikan nak pergi ke 3 daripada pipe pencawang awak, dia akan tegak ke atas. Macam ni kita tahu dia tegak ke atas? Berdasarkan kepada simbol ni dan macam ni. Nampak tak? Bila ada katalah ni pipe kita, ni pipe okay, ni pipe tegak. Yang lengan nak menghubungkan ke kunci pipe nombor 3 tu, dia berada dalam keadaan di sebelah atas. Nampak? Sebab tu kita tahu daripada pipe pencawang, laluan nombor 1, yang kedua dia mesti naik ke atas. Dia takkan turun ke bawah. So bila kita nak baca, kita akan baca dari pipe pencawang, okay, aliran air akan naik, okay, menuju ke kunci pipe nombor 3. Boleh faham tak? Boleh faham di situ? Understand tak? Cara kita nak baca satu persatu, dia akan ambil masa sedikit lah. Kecuali yang dah cekap tu dia tak ada masalah. Boleh kelas? Hello. Boleh ke? Yang lain boleh faham ke? Boleh. Paparan pada awak nampak jelas ataupun nampak kecil je? Jelas. Jelas Awak pakai handphone Ya, handphone.
Tapi still boleh tengok sebab lukisan ni dia kecil tu yang saya tanya banyak kali tu. Saya bimbang. Boleh zoom lah. Boleh zoom Kalau you rasa macam tak berapa nak nampak nombor 3 saya kat mana tu, you zoom lah. Ataupun saya boleh je keluarkan alat-alat ni lah. Ni lah, nampak ni. Nampak tak tu? Okay, tadi kita satu. Saya tunjuk sikit lah. Kita satu, kita nak pergi ke dua. Dua ni dia dah jadi pipe tegak. Okay, pipe tegak. And then kita nak pergi ke number 3. Number 3 yang dimasukkan di sini adalah kunci pipe. Nampak Okay, ni adalah aliran. Okay, aliran naik. Kita tahu dia naik sebab ada lengannya sebelah atas. Boleh tu Okay. Okay, so kita nak pergi ke 3. So nak lukis kunci pipe tu macam mana? So disebabkan melakar, so lebih kurang macam ni lah. Kalau tak cantik pun inilah dia. Lebih kurang lah. Okay, itu adalah kunci pipe dalam keadaan ISO. Boleh jelas? Boleh ke? Dan jangan lupa terlindung dah. Okey, saya tak galakkan awak lukis kunci pipe macam ni. Ni and then ada garisan di dalam. Saya tak galakkan. Sebab kalau awak lukis, awak bezakan garisan straight yang dalam tu sebagai garisan binaan, tak ada masalah. Tapi kalau you provide dia sebagai garisan objek, okay, so dia dah jadi satu kesalahan. So, try lah to avoid dari lukis macam tu. So, lukis macam ni. Segitiga awak kena sama besar kiri kanan dia. Okay, macam ni. Macam ribbon. Boleh jelas? Jelas di situ? Hello? Ya, jelas. Jelas Okay, good. Sekarang kita nak pergi ke number 4. Number 4. Okay, ada soalan ke? Boleh? Boleh teruskan? Boleh Ni ni semua dalam keadaan 30 darjah kita. Okay. So kunci pipe dah selesai. Boleh. Kita nak pergi pada meter. Boleh Saya pergi pada meter. Lebih kurang macam ni. Meter air Okay. Kita siapkan dulu dia punya frame. Dalam keadaan ISO kita. So you kena follow bahagian yang di shape pada kita. Apa maksud shape di situ? Yang dilorekkan. Dilorekkan tu ada makna dia. So kita kena follow exactly macam mana yang ada. Nampak tak? Yang jadi masalah pada awak adalah dalam tugasan 3 awak, dua-dua pandangan ni tak diberi langsung. Awak yang nak kena create dari zero sampailah habis. Okay? Dari paparan kosong sampai dapat hasil. Yang ini diberi pada kita auto, kita transform dia ke ISO. Ataupun kelas minggu lepas minggu lepas dari ISO kita transform dia ke autographic. Ingat dalam tugasan 3 awak tak diberi sebarang lukisan. Semua adalah idea awak fresh sendiri. Understand? Sebab tu saya kata tugasan 3 ni pun agak mencabar pada kita. Sebab we are supposed to start from zero. Understand? Apa yang perlu ada adalah knowledge. Di samping, jadikan ini sebagai rujukan kita lah. Okay, jangan pula yang ini awak letak ke tepi. Okay? Sebab kita ada advantage bila PDPR, kita boleh buat rujukan. Sedangkan zaman dulu kita memang tak boleh lah. Kita buat exam. Okay. Saya teruskan lagi. Okay. Okay, bahagian sini. Bahagian bawah yang kita hitamkan. Walaupun dalam lakaran, simbol follow exactly the same. Understand? So ni saya sambungkan. Okay.
Setakat itu. Ada masalah? Satu-satu nanti awak nak kena buat. Anak panah je ke? Nak panah. Very good. Nak panah. Nak panah pun seperti yang mana kita belajar lah. 1:3 tu awak kena follow lah. Nak panah kena duduk di sebelah atas dia. Kita follow apa yang ada. Okay? Yang ini saya tunjukkan satu contoh pada awak. Dari auto tukar ke ISO. Boleh ke? Dan kalau you okay, kita proceed lagi untuk point number 5 kita. Okay, so di sini kita ada kunci paip. So we just draw. Okay, how about the size? It should be similar as what you have done before. Kalau you lukis kunci paip awak size sebesar itu, so you need to follow. You have to follow that size. Jangan kecil besar, kecil besar, kecil besar. Nampak dia tak ada, orang kata apa, kejuruplanan, dia punya pekadaran dia dah tak seragam. Apa tak? So dalam nak melukis ISO, walau dalam lakaran, ni saya nak peringat awal lah. Okay. Awak kena 100% lukis dia betul-betul. Dia tak sama macam awak lakar lukisan bangunan. Tak sama langsung. ISO dalam pipe memang kena lukis habis betul. Habis complete. Sebab yang complete tu akan ditransform ke orthographic. Orthographic will follow exactly apa yang awak provide dalam lakaran ISO. Jelas Dia tak sama dengan bangunan awak. Bangunan awak boleh lagi. Cikgu, kalau saya tak lukis tingkap dekat plan boleh tak? Boleh lah. Macam tu je. Kan? Tapi dalam ISO, pepaipan, tak boleh. Tak boleh skip. Satu benda pun tak boleh skip. Apa yang you provide, 100% ada pada ISO, 100% will be the same as dalam auto. Boleh jelas tak? Contohlah, kalau dalam ISO awak tak ada satu kunci pipe, tapi dalam auto awak ada. So di situ kita akan penalty awak. Nampak tak? Tak ada dalam ISO, tapi awak lukis. Kenapa? Boleh faham? Dia tak sama langsung dengan bangunan. So ingat yang ini adalah 100% apa yang kita ada, kita kena lukis. Okay, setakat itu boleh So number 6 adalah aliran pipe secara tegak. Nampak? So cepat-cepat kita terus lukis pipe dalam keadaan tegak. Ukuran, lagi tanya panjang mana ke apa kan? Tak ada siapa yang tanya saya. Ada siapa nak tanya ke? Saya tanya, cikgu berapa panjang pipe tegak tu? So tak tanya saya tanya awak lah. Okay, berapa panjang pipe tegak tu? Anybody? Random. Hello? Random. Lama tak dengar random. Okay, dia adalah perkadaran yang tak ada kita limitkan berapa jarak panjang dia, tapi mengikut perkadaran apa yang dikehendaki dalam lukisan kita lah. Ikut perkadaran yang sesuai. Okay, saya teruskan dengan nombor 6. Okay, nak pergi ke nombor 6 mesti ada laluan pipe dalam keadaan ISO. Okay, saya turun. Nampak tak? Kita turun. Okay, and then dia sambung dekat ni pipe dia macam ni tau. Ni, okay, terus gitu. Dia akan ada dua kemungkinan. Nampak tak? Tapi di sini dia terus. Sebab di sini ada belok lagi. Nampak ni? Ni adalah yang ketujuh. Ketujuh, dia just macam ni je. Dari sini, dia akan follow ke. Ini 7 nak pergi ke 8. 8, saya kena provide dia sebagai pipe tegak. So sekarang saya dah di lokasi yang nombor 8. Boleh ikut? Boleh. Boleh follow Okay. So saya nak pergi ke 9. 9 ni merupakan point keluar.
point keluar air. Okay, so kita akan lukiskan dia. Okay, tadi dah ada pipe ni terus. Nampak? Okay, so bila point keluar tu dia macam tap tu. Yang ini awak boleh je lukis macam ni. Kepala pipe. Yang dot 9 tu air keluar kat sini. Tu dia punya simbol. Dia tak merujuk pada kepala pipe tu. Nampak tak? Kita just lukis pada ISO macam tu. Tapi dalam ortografik tak perlulah lukis kepala pipe tab tu. Nampak tak? Boleh faham? Jelas? Jelas. Okay, good. So kita pergi pada calik-calik. Kat sini satu, kat sini satu. Sini ada satu, satu. Okay. Ingat kunci pipe tak ada. Nampak? Yang ada hanya pada siku-liku di mana berlakunya sambungan pada perpaipan, pada pipe kita. Okay, so kat sini ada satu, satu. Sini pun ada. Dia punya calik-calik tu adalah mengikut angle dalam ISO. Boleh jelas di situ? Bukan main calik-calik gitu-gitu je. Dia ada dia punya kedudukan dia. Dia mengikut garisan yang selari. Contohlah garisan ni awak nampak? Sekejap saya highlightkan dengan warna lain. Okay, saya cuba lukis kat sini. Let's see. Basket. Okay, katalah di sini ini pipe kita. Okay, yang calik tadi tu kat sini. Dia selari dengan yang colour biru. Boleh jelas? Boleh? Boleh. Boleh Okay, dan bahagian calik atas dia pula ni kat sini. Dia selari dengan pipe yang ini. Nampak ni? Hijau. Okay, nak lukis yang calik. Ni dia selari. Masing-masing mengikut arah selari pada pipe yang berdekatan dengan dia. Okay, itu menunjukkan awak dah lukis dia dalam keadaan ISO perpaipan. Understand? Boleh jelas di situ? Boleh Okay. So, mana lagi calik yang ada? Kat sini ada satu. Okay. Kita dah siap kita punya ISO. Jadi, tugas awak adalah untuk createkan yang ini. Di samping, kena provide alat lekapan lah. Yang ini tak ada. Yang ini cuma diberikan pada kita alat lekapan yang simple. Meter air. Okay. Ni just nak tunjuk basic. Macam mana aliran naik turun. Itu sahaja. Sebab kita nak bagi awak faham. Contoh di sini meter air ni dia mestilah dalam keadaan berada di sebelah atas. Nampak tak? Pipe pencawan dia duduk di bawah. Ni kan? So yang ini for sure dia akan naik ke atas. Bila dia naik ke atas sampai kat sini, dia sampai kat sini dia akan turun. Itu dia punya orang kata law. Basic dia macam tu. Jangan lagi nak naik-naik lagi ke? Okay? Meter air kalau you tengok dekat luar rumah awak boleh perhati tengoklah. You keluar tengok meter air ni dia duduk atas sikit. And then dekat kiri kanan dia akan ada pipe yang turun ke bawah. Boleh faham? Kita di number 6 tadi. Di sini. So kita turun. Kita tak teruskan. Walaupun kalau kita baca dekat sini, pipe dia akan terus macam tu. Yang ada pipe. Pipe awak yang bulat. Okay, ada satu pipe satu lagi macam ni. Tak boleh lah. Nampak tak? Dia macam mana pun dia akan turun. Okay, sebab meter tu duduk kat sebelah atas. Sebab you kena faham jugalah. Law dia, point yang keluar ni, dia panggil pilih kat luar kan. Okay, so dia mesti duduk rendah lah. Takkan dia duduk lagi tinggi kot. Macam mana kita nak guna? Nak buka dia. Understand? So ini adalah basic ISO dalam perpaipan. Bila mana ada meter air, mesti kiri kanan dia ada kunci pipe dan aliran dia daripada pipe pencawang naik, dia akan turun. Sebab dia akan pergi ke bilik air. Okay? Okay, yang ini jelas? Ada siapa yang tak
Boleh ikut. Orto tu dekat halaman 9 je kan. Sorry, apa dia? Ortografi tu buat kat halaman 9 Ya, kan. fotografik pada halaman 9. Lakaran ISO pada kotak grid. Kertas yang saya bagi A3 yang 3 helai tu kot rasanya. Ada kan? Jangan lukis. Awak jangan pula kertas tu saiz A3. Awak pergi lukis senunit dekat tepi ha. Susah orang nak refer kan. Kalau boleh guna sebaik mungkin lah kertas A3 awak tu. Adjust dulu kat mana nak allocate you punya water tank. Samping tu you kena tengok dulu you punya plan. Kalau ada siapa yang boleh bagi contoh kat saya siap, dia dah siap 4 kali ganda, kita bolehlah bincang macam mana nak allocate. So buatlah cepat-cepat. Okay. Buat yang 4 kali ganda dulu. Tugas awak lepas habis je halaman 8, tugasan yang kedua, terus nak masuk tugasan yang ketiga, terus fokus pada lukisan awak, plan lantai yang 4 kali ganda. 1 nisbah 25. Siapkan yang itu dulu. Cara nak melukis, macam mana you nak ambil, you nak extract keluar, you boleh refer pada teks, sekejap Okey, awak boleh buka pada buku teks awak, muka surat 174 dan 175. Di situ dia ada bagi gambaran pada kita. Nak ambil sebahagian ruang. Okay. So, bila nak ambil sebahagian ruang, ini kaedah melukis dia. Ni saya belum cerita lagi sekejap kita pergi page lain. Okay. Tengok betul-betul Okay. Sekejap. Boleh nampak yang lain tu? Saya guna color hitam lah. Okey, saya bawakan satu contoh di sini. Katalah saya ada macam ni. Katalah ni kita ambil ruang kan. Okey, saya ada ruang. Pintu-pintu semua saya tak lukis lah. Ni contoh je. Okey. Katalah ketebalan tu saya buat besar gitu. Ini contoh Okay, katalah ni satu ruang yang kita ada. So actually ni adalah ruang dapur. Bahagian sebelah sini, kalau you tengok pada halaman 8, kemungkinan dia adalah ruang dapur, ruang apa lagi ada? Ruang makan ke? Contohlah katalah kat sini ada ruang tamu ke, for example lah. Kita tak ambil lah ruang tamu tu. Padahal di sebelah bawah ruang dapur awak ni ada lagi ruang lain kita ambil. Kita hanya ambil ukuran ruang dapur sahaja. So dekat sini, kat bahagian sini macam mana kita nak lukis? Okey, kita akan lukis dia sebagai zigzag. Macam ni Sekejap. Okey, sekejap. Okey, zigzag macam ni. Sebelah sini. Okay. Yang sebelah sini pun sama. Awak lukis lah. Saya lakar. Saya lukis. Awak kena guna alat lah. Buat zigzag. Apa maksud zigzag di situ? Maksud dia ada lagi sambungan sebelah bawah tu. Tapi tak dilukis lah. Sebab tak berkenaan. Kita just nak fokuskan pada ruang dapur sahaja. Contoh. Buat kat dinding je ke? Ya, di dinding. Dinding sahaja. Sebab yang ini dia open. Bahagian ni dia open. Nampak tak? Kalau katalah dinding awak ada lagi kat sini sekejap Katalah awak ada
Katalah ni ada sambungan. Ada sambungan kan? Pun sama. Awak akan ulang untuk lukis zigzag tu supaya dia menunjukkan sambungan dia bukan terhenti di situ tapi dia ada lagi. Tu. Itu dalam drawing. Kena adalah pada awak punya halaman 9. Sebab kita tak ambil lukisan awak the whole part. Kita just extract 2 part sahaja. Dapur, bilik air. Ruang dapur dengan bilik air. Okay. So, dia akan adalah part-part yang kita akan tinggal. Maksud ada lagi. Dinding awak menyeluruh kan. Tapi kita ambil sebahagian. Itu yang kena highlight dengan benda ni. Jelas di situ? Macam mana awak nak ambil keluar? Ni bahagian ni. Okay, ni satu. Ni. Ada siapa yang tak nampak ke? Ni. Nampak ni? Nampak. Zigzag lebih kurang macam tu lah. Nak bagi lagi cantik, awak refer buku teks lah tengok macam mana dia lukiskan. Ni. Ni Ni adalah simbol sambungan. Ada lagi. Tapi kita tak naklah lukis ke semua. Kita lukis takat ni je. Okey, ada soalan setakat? Ya. Kita lukis dapur dengan ruang dapur dengan tanda sekali dalam satu otak. Ya. Sebab tu minta awak punya drawing tu lukis siap-siap supaya bilik air tu dia attach ataupun dia duduk sebelah dinding sahaja dengan dapur. Nampak tak? Kita tak nak you lukis macam ni tau. Maksud dia katalah yang merah ni katalah okey. Sini okey. Sini adalah ruang dapur awak. Okay. And then sini awak provide store. Ruang store apakah. Sini barulah bilik air. Tak nak lah. Sebab tu masa awal-awal kita dah nasihatkan awak untuk buat dia bersebelahan. Bila you buat macam ni, awak terpaksa include store. Nampak tak? Sedangkan kita nak supaya ISO kita tu duduk dekat dengan bilik air antara dapur. Kita tak nak perantaraan dia ada ruang lain. Nampak tak? Jadi awak memang kena attach bilik air dekat dengan dapur. Tak kisahlah dapur duduk kiri ke, kanan ke, the other way round ke. Boleh jelas tak di situ? Dia bukan salah bila you letakkan store. Tapi dia menyulitkan awak. Dia menyukarkan awak nak melukis ISO nanti. Nampak tak? Boleh jelas ke? Boleh. Boleh Okey. Awak ada buku teks tak? Ada ya. Sekejap Okey, cuba buka pada muka surat 179. Saya tak ada buku teks. Kenapa? Okey, kalau tak ada buku teks dalam masa terdekat, boleh gunakan digital textbook lah. Ada kan? Masa macam ada share. Yang saya bagi Telegram bot tu, dalam tu ada buku teks. Kalau tak ada nanti saya share semula. Ada cikgu. Kalau ada buku ada teks. kan? Betul Buat sementara waktu ni awak guna yang tu dululah sebab saya pun bimbang bila pandemik. Sekarang varian makin bukan macam dulu Awak faham-faham lah. Nak bergerak pun susah. Okey, jap. Ini saya bawakan ke surat 179. Lebih kurang macam ni Okey. Contoh di sini memang cantik. Nampak tak? Boleh nampak jelas tak pada awak? Nampak. Kenapa saya kata cantik tu? Sebab dekat sini bilik air. Dekat sini dapur. Yang ini adalah dinding.
nampak dinding. Tapi dalam ISO kita, okay, ISO perpaipan, tak payahlah awak provide dinding. Dinding ni tak perlu. Nampak ni? Ini dia just bagi gambaran dekat kita allocation. Dekat mana kita punya alat lekapan. Can you understand this? Saya nak absorb pada awak bagaimana keadaan alat lekapan tu pada pandangan ISO kita. Agak sukar macam ni kan. So saya cuba nak sampaikan apa yang kita kena buat. Apa yang kena awak imagine. Kalau you tak imagine, you tak boleh nak proceed benda ni. Awak ada ruang, okay? Contoh di sini bilik air, dekat sini dapur. Naikkan sikit, okay. Boleh nampak Okay, ini adalah ruang lain lah, nampak? Okay, kita just fokus pada sinki dalam bilik ruang dapur kita dengan di sini. Ingat kita tak perlu melukis dinding. Ni dia lukis dinding sebahagian, tak payah. Kita just imagine dinding tu di situ sebab kita tak nak ambil kira pun dinding lukisan ortografik kita boleh ke kalau kita lukis aliran pipe kita tu duduk dalam dinding. Tak boleh lah. Sekejap lagi saya tunjukkan satu contoh. Okay, cuba tengok di sini dulu. Okay, di dapur, di ruang dapur, kita ada sinki dalam kedudukan macam ni. Pada drawing awak, kalau kata drawing awak bukan dalam kedudukan macam ni, you alih lah. Lukis dia memanjang. Ini nampak memanjang hala paksi belah sana, paksi apa ni? Paksi X kan? Nampak ni? Memanjang ni ke sini. Awak punya sinki mungkin dia memanjang hala belah kiri. So kita alih lah. Awak kena lukis mengikut apa yang ada pada ortografik. Sebab tu saya kata, you adjust dulu pada ortografik dekat mana nak allocate. Nampak tak? Sebab dalam ISO, dia bukan tu exactly mengikut tempat 100% dia punya kedudukan. Yang penting dalam auto kita. Nampak tak? Nama dia pun lakaran. Tapi walaupun lakaran, setiap alat lekapan tu kena ada mengikut kedudukan dalam ortografik. Kalau you setkan dia berada pada ISO dalam keadaan macam ni, tiba-tiba you pergi dekat auto, tak muat lah dalam kedudukan macam ni. Awak kena lukis dia cara terbalik ke apa kan. So menyusahkan awak. Jadi fikir siap-siap. Dalam auto, dekat mana nak lukis sinki, dekat mana nak letak awak punya water tank, poin pemanas. Okay, kalau ada tandas-tandas yang diperlukan, perkara-perkara yang dikendaki lah mengikut spek kita. Nampak? So, awak dah kena fikir kat mana nak allocate item-item yang diminta dalam halaman 9. Boleh tak? Kalau saya akan buat ortografik dulu. Macam tu. Lepas tu baru saya akan lakar ISO. Ataupun you tak suka nak buat auto, you buat ISO, up to you. Tak ada masalah. Kita tak ada penalty awak mana-mana sebab kita memang tak ada yang mana satu yang kena awak buat. Selepas ni kena buat apa, tak ada. Ikut awak. Boleh jelas tak apa yang saya maksudkan di situ? Boleh ke? Boleh Okey, cik tengok. Tadi kita cuma highlight part ni sahaja. Tadi kita highlight dia dalam keadaan terbalik kan? Pipe pencawang duduk belah kiri. Tapi sekarang dia belah kanan. So dalam lukisan awak pun you kena pandai transform benda ni lah. Mungkin tandas awak tak boleh dalam keadaan macam ni. You kena lukis ISO yang cara lain. So you just refer your textbook and then pilihlah yang mana satu kedudukan yang sesuai untuk awak follow. Sebab dia kena lukis dalam 3D. Nampak Lakaran kena dilukis dalam 3D. So making use of your textbook. Yang belum dapat tu, you have to refer to your digital textbook. Hello? Boleh. Boleh Okay.
Okey, ini adalah soalan uji lari awak hari itu. Okey, saya saja selitkan soalan perpaipan di sini. Okey. So kalau kita perhatikan, okey, ini tengok betul-betul ni Ini adalah dinding. Nampak? Dinding. Pada awak lukis dia pada plan lantai mengikut simbol dinding bata berlepa. Dalam ISO dilukiskan pada kita nak menunjukkan ini adalah bilik air. Yang ini adalah dapur. Nampak tak? Ini pun contoh yang orang kata klise. Awak boleh je jadikan ni sebagai rujukan awak. Tak susah pun. Nampak Kita dah bagi dekat awak gambaran dia macam mana. Okey, apa yang saya nak jelaskan di sini adalah kalau kita tengok sekejap Kita turun. Okey. Tak berapa ni saya. Sekejap. Okey, cuba tengok pada paparan ISO kita. Mengikut pipe, okey, semua pipe dia berada di sebelah dalam dinding. Maksudnya pipe tu secara logik memang berada dalam rumah kita. Kalau kita tengok rumah kita sekarang pun memang pipe tu dia allocatekan duduk dalam dinding. Ada yang ada dalam dinding, ada yang di luar lah. Tapi kebanyakan mostly ada dalam rumah kita. Am I right? Hello? Betul. Kan? Okay. So dalam ortografik awak, okay, awak tak perlu bother tentang duduk dalam atau luar. Can you understand this? Okay. For example, let's say macam yang ini, okay. Kawan awak, dia memang letakkan yang ini di sebelah luar. Ni yang saya nak tunjukkan ni. Saya nak highlightkan pada awak. Even though, okay, ni dinding dia. Ini dia punya toilet, takung pancuran. Kalau kita perhatikan, dia punya perpaipan berada di sebelah dalam. Tapi kenapa kawan awak lukis di sebelah luar dinding? Nampak tak? Dan saya tulis kat situ good. Kenapa dia tak follow cikgu kata betul? Dalam perpaipan dia agak berbeza. Dia tidak mengikut 100% konsep ortografik. Yang pertama sekali yang paling jelas adalah kunci paip. Ingat lagi tak? Kunci paip, cikgu dah terangkan, even though dia berada dalam keadaan tegak, contoh di sini. Ni sekejap, kat sini ada. Okey, sini Okey, di sini ada takung pancuran. Okey, ada shower, ada kunci paip dalam keadaan tegak. Dekat toilet bowl pun ada kunci paip. Tapi dilukiskan pada ortografik. Even though tak nampak. Ni dah tak mengikut ortografik. Boleh faham? Itu satu. Okay, benda tu wajib. So kunci paip even dia berada dalam keadaan tegak, kita kena lukis dia. Wajib Dan walau awak nampak paip tu berada sebelah dalam dinding, maksudnya dalam rumah, bila sampai kat ortografik, awak tak boleh nak lukiskan dia duduk kat dalam dinding. Orang kata tak celus. So kita bagi space dekat dia, bagilah dia lukis seperti mana yang kawan awak lukis di sini. Ni betul lah. So ada ruang. Di sini boleh lukis kunci paip. Okey, kalau ada aliran naik turun air tu dah boleh lukis. Sedangkan kalau lukis di sebelah dalam semua nak posok orang kata kat dalam tu, memang tak boleh lah. Sebab dia punya space tak ada. So kita lacakkan dia. Ni kita tak mengikut konsep ortografik lah. Nampak tak? Nampak macam mana? Dalam pipe memang macam ni. Boleh jelas di situ? Okey belah dalam, belah luar dia tak ada masalah. Sekejap. Ini pun okey. Cumanya dia punya pipe dia macam saya kata tu lah. Dia ada T. Huruf T dalam bulatan. Tak boleh lah. Dia tak bagi makna dekat awak. Ini pun okey dia lukis sebelah luar.
Ni yang saya maksudkan pada awak ni. Boleh nampak tak? Sekejap. Ni. Nampak tak? Kecil sangat. Besar lagi, besar lagi. Besar lagi. 300 kali ganda dah. Ni. Nampak tak? Kawan awak dia ikut exactly dalam ISO. Dia posok semua duduk dalam dinding dia. Dalam kawasan dinding. Jenuh nak tengok. Ni kita tak maulah. Ambil lah jap. Bagi dia ruang. Bagi dia ruang untuk bernafas. Boleh faham tak? Ada perkara-perkara yang kita tak boleh nak follow exactly. Ada perkara yang kita kena follow lah. Ini adalah law dalam perpaipan. Boleh jelas? Boleh ke? Jelas? Di samping tu, untuk aliran air panas, make sure garisan dilukis sebagai panjang, pendek, pendek, panjang. Kena refer balik you punya textbook. Dia ada aliran air panas lah. Boleh jelas di situ Hello? Okay, ni untuk nombor 9. Dia seolah-olah ada dinding lah. Tapi kita tak lukis. So dalam drawing awak, kena lukis lebih kurang macam ni. Nampak? Dalam ISO. Mesti ada. Punya besan cuci, poin pemanas. Okay? Jangan awak allocatekan you punya water tank duduk kat bawah. Nampak tak? Saya pernah lah jumpa hasil kerja calon-calon. Okay? Bila kita check tengok dia punya water tank makin lama makin duduk ke bawah, duduk ke bawah, duduk ke bawah. Maksud dia memang dia tak faham lah bagaimana berlakunya aturan ataupun law dalam sistem perpaipan. Dalam ISO nak pergi ke auto. Sebab kita baca auto berdasarkan ISO atau the other way around lah. Kita baca ISO berdasarkan auto. Kalau kita tengok auto ISO awak tak tally, memang markah awak kan hilang lah. Kita anggap awak tak faham, awak tak boleh nak buat. Okey, setakat itu siapa yang ada masalah? Cikgu. Ya. Pasal ayam panas dengan ayam sejuk tu kan, yang kedudukan dia mana duduk luar? Mana duduk luar? Actually Kan ada yang pemanas ayam. Sekejap kita tengok sekejap. Saya bawakan contoh pada awak. Actually dia sebenarnya tak ada orang kata apa, tak ada law pun yang mana duduk dalam, duduk luar. Okey, kalau you tengok kat sini kan. Ni nampak paparan ni? Ini adalah aliran air biasa kan, air sejuk kan. Ni aliran air panas. Nampak? Dia tak ada pun dia bergantung kepada apa yang awak lukis lah. Dia tak ada kata dalam luar. Ni satu. You nampak aliran duduk. Ni kat luar lah kan? Ni yang Aiman maksudkan ke? Ya. Okey. Nampak satu contoh. Contoh lain lagi aliran. Sekejap. Okey. Yang ini pula. Okey. Yang ni kita tengok. Ni. Nampak ni? Yang merah tu adalah aliran air panas lah. Kalau ikut saya lah kan, dia tak ada pun peraturan ni boleh tak dekat luar dalam. Sebab ni pun saya dah tanya dalam kumpulan hari tu. Okay, so panduan lah sebagai panduan kita Disebabkan aliran air panas ni, kalau you perhatikan dia pendek je pun. Nampak? Yang biru ni adalah meja. So kita just andaikan macam kita buat dimensi kan. Dimensi yang panjang semua tu kena ada di sebelah luar. Okay. So yang ini kita bagi duduk sebelah dalam. Dia nampak cantik lah. Nampak tersusun lagi kemas lah. Berbanding letak dia di sebelah luar. Boleh tak Aiman? Boleh Boleh. Tadi kat Cikgu, luar.
Saya punya plan nampak lebih kurang macam ni. Saya ambil yang ni jadi contoh lah puan. Boleh. Boleh Okey. je. Sebab kita yang lukis. Bukannya kita photostate orang punya kerja kan. Dia nak design macam mana lagi? Dapur bilik air. Lepas tu dia minta spek dia nak sinki, nak tandas, ada takung pancuran apa semua kan. It's about the same. So tak boleh nak lari lah. Dia akan ada yang terjumpa lebih kurang sama. Okey, macam ni. Ni satu lagi contoh Okey, ini pun dia kebetulan lah duduk sebelah dalam dari aliran air sejuk. Nampak? Dia mengikut kesesuaian. Sebab ni bila dia control by this tak mandi kat sini so dia tak boleh nak luar daripada situ. Nampak tak? Ada lagi tak contoh? Dah habis. So you boleh buat reference lah dalam buku teks ataupun digital textbook awak. Tengok macam mana aturan air panas dia. Okey, setakat itu jelas tak apa yang dikehendaki untuk kita teruskan dalam tugasan kita yang ketiga? Kita groom balik. Okey, setelah awak siapkan latihan pada tugasan 2, halaman 8. Okey, termasuk lakaran lah. Okey, awak nak melangkah ke tugasan ketiga, fokus pada halaman 9. Sekarang dah boleh gunakan halaman 9 lah untuk teruskan awak punya projek. Okey, awak akan lukis semula ruang yang melibatkan ruang dapur dengan bilik air mengikut ukuran 4 kali ganda iaitu 1:25. Lukis semula plan lantai. Okey, termasuk dengan simbol-simbol dinding bata berlepa, tingkap, pintu jika ada, everything. Boleh faham? Bukan hanya garisan single double line gitu je. Exactly the same as what you have done in your halaman 8. Cuma kita tak ambil semua. Kita ambil dua ruang sahaja. Okay. Saiz 4 kali ganda. Saya ulang. Okay. Lukis and then buka balik soalan yang kertas A4 yang diberi pada awak tu. Buat checklist apa yang dikehendaki untuk you penuhkan halaman 9. Selain dari melukis plan lantai. Plan bomor tak, garisan bomor tak payah tak kira keliru pula. Boleh Halaman 9, lukis ortografi dan allocatekan di mana kedudukan alat lekapan awak, sanitary awak. Understand? Bila awak dah rasa puas hati, di sini barulah kerja awak nak melukis ISO. Ataupun you lebih selesa buat ISO dulu. Up to you. Kalau saya akan lukis plan lantai 4 kali ganda tu. Okay. Dan saya akan lukiskan alat lekapan dalam keadaan 2D. Okay. Saya tak buat lagi simbol pipe. Nampak? Okay, saya tak buat lagi simbol pipe dia. Saya akan terus pergi ke lakaran ISO grid. Saya akan lakar dia punya sanitary, dia punya alat lekapan. Kat mana nak allocate dalam keadaan 3D yang macam mana? 3D ada dua kategori lah. Sama ada nak manjang belah sini ke, nak manjang belah the other side ke. Depends pada drawing awak. Okay, kalau tak ada apa-apa kita akan sambung minggu depan. Tapi kerja awak kena start anytime lah. Bukan tunggu minggu depan. Kelas kita sambung minggu depan. Okay, saya akan stop sekejap. Orang azan Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum. Okay, thanks for joining our class. Dan jaga SOP double, triple, quadruple kali ganda. Because the variant is very, I don't know what to say. So jaga diri. Terima kasih cikgu. Okay. Proceed Ada masalah tanya. Okay Dina. Okay Ain. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Hari ni Zul Hakim dia tak masuk.